Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang saya lagi. So ini slide ni slide terakhir. Actually ada 3 slide. So saya hanya present satu slide saja. So faham-faham je lah kan kalau saya hanya present satu slide. So kita masuk. So ini tolong baca sebab actually tak kena-mengena pun dengan kita punya lecture ni. So sebab ini nota online kan. So saya guna je. So ni kita masuk. So general application of equation motion ni. So basically kita hanya ada dua saja yang kita belajar. Pertama kita ada ni summation force ni. So summation force sama dengan MA and summation fact ni kan force. Satu lagi moment. So ni kita belajar sebab kita dalam rigid body kan. So automatically rigid body ada moment kan. So yang ini yang apa yang kita belajar, moment ni sama dengan force darab dengan perpendicular distance. So ini kita introduce satu lagi equation. Introduce sahaja. So moment sama dengan moment of inertia yang awak belajar tu darab dengan apa ni apa? Radial acceleration kan? Angular relation kan? So ni equation dia kan? So ini kita introduce. Walau bagaimanapun kita punya scope kan. Kita punya scope kita tak belajar benda ni pun kan. Kita introduce saja. Sebab mungkin kita akan belajar di subjek lain kan. So ini bawah ni kalau baca awak confused tapi actually tak ada concern. Makin pening kepala je kan. So ini scope kita. Scope kita hanyalah dengan rectilinear translation. So actually kalau benda ni berpusing kan, sepatutnya berpusing, automatically awak ada force ke kanan Fx, Fy. So sebab dia rectilinear translation kan, so automatically dia tak berpusing. So you punya summation moment awak sama dengan kosong. So kita punya scope hanyalah summation moment sama dengan kosong je kan. So ni yang sepatutnya awak belajar lah akan datang. So actually dia berpusing sekali. So ini ialah normal acceleration. Ini tangent acceleration kan. So ini kalaulah dia tak bergerak, you akan dapat moment sama dengan kosong. So yang ini nampak macam pelik, macam susah. Summation MB sama dengan summation MK sama dengan B sama dengan E kan. So ini sepatutnya awak dah tahu. Kalau awak tengok pun dapat tahu. Ini awak belajar dekat statik kan. So moment kita kan, moment dekat point B ni kan. So yang ini kita pusing ikut arah jam. So kita pusing ke sini kan. So pertama kali kita akan jumpa mana E kita kan. So ini lawan arah kan. Betul lah, lawan arah. So kat sini ada lawan arah, saya salah arah kan. So kita lawan arah, bila kita pusing kan, so automatically kita akan nampak kita punya direction sama dengan direction yang T ni. So force ini darab dengan distance E kan. So E darab juga dengan tangentnya force. So bersuingan. So kalau kita pusing besar sikit lagi kan, so kita akan lawan force ni. So kita akan lawan normal force ni kan. Lawan force ni darab dengan distance ni kan. So ni moment je kan. So ini dia punya moment. So ni application. So yang ni tak ada sangat. Dia tak cerita sangat lah ni. Ni pun tak ada. So ni boleh abaikan. So yang ni penting ni kan. Sebenarnya saya ada masalah ke sini. Masalah besar ni kan. Kalau perasan kan, kita ada dua friction kan. So kita ada static friction, kita ada kinetic friction. So macam mana awak nak tahu mana satu yang awak guna? So dekat sini actually dia bagi clue kan. So dia bagi clue kinetic friction. Dia tak ada cakap pun. Actually dekat sini ada kinetic friction, tetapi dia tak bagi static friction. Sebab dekat sini kalau awak tengok betul-betul dia kata back wheel slipping kan.
So bila backward slipping, dekat belakang ni awak kena guna kinetic friction. Kat depan ni dia tak cakap slipping, so awak kena guna static. So sebab static tak guna, automatically dia kata static awak kosong. Dia kan? Susah sikit kan? So kenapa dia static kat depan ni? Sebab dia berpusing. Dia pusing kan? Dia sentiasa touch satu point kan? And so bila dia touch satu point, tak nampak tak saya? Tak nampak Susah sikit lah. Mana kamera saya? Ni. Bila dia berpusing kan? Pusing kan? So dia hanya touch satu point. So itu static friction. Tapi bila slipping ni kan, kalau perasan saya buat kan, nampak tak tangan saya? Sini. So dia tak nampak sangat lah tangan saya ni kan. So dia gerak macam ni kan. So automatically ni slipping kan. Tayar dia break. So actually dia akan lalu banyak point kan. So dia straight je. So automatically dia akan dapat kinetic friction. So dekat sini kita akan dapat kinetic friction. Dekat sini kita akan dapat static friction. So sebab static friction tak ada, so dia abaikan. So kat depan ni tak ada friction. Saya takut kalau awak kalau awak tak faham, awak kena letak dua-dua ada friction. Kan? Okay, itu satu. Lepas tu, kalau awak tengok direction friction kita ke depan, dia sama arah dengan kereta kan. Sebelum ni awak belajar, bila kita gerak ke depan, automatically friction kita akan belakang. Betul kan? Tetapi untuk tayar ni special sikit. Kan? Bila kereta brake, friction dia ke depan. Kereta ke depan, friction pun ke depan juga. Reason dia kenapa, kalau perasan kat sini, kan dia berpusing macam ni kan. So automatically friction dia bukannya oppose main direction. Dia lah oppose direction contact point. So actually dekat sini dia punya direction ni ialah ke belakang. Tayar ni bergerak lawan jam kan. So automatically direction ni ke belakang. So friction mesti oppose direction tu. So automatically friction awak mesti ke depan. So ini dah yang awak kena dapat shape ni. Kalau awak tak dapat lukis benda ni, automatically awak akan dapat salah semua kan. So dekat depan ni, sebab dia tak cakap tak ada static friction, so automatically kosong kan. Kat sini dia cakap slipping, so dia ada kinetic friction. So soalan ni senang ni berapa KA kan. Tapi ada banyak point dia tak cakap kan. So ni awak kena faham. Tu masalah dinamik. Awak kena tahu. Kita tak bagi tahu kan. Okay. So basically kita bincang macam ni lah kan. So summation force. Oh sorry, ni ada masalah sikit. Ada salah sikit kat sini. And so ini sepatutnya dia buat direction ke kanan ni betul. So suka hati awak lah langkah kanan ke kiri kan. So dekat sini sebab ini you akan dapat minus 0.2 NB kan. So ni tak ada masalah. Tetapi kat sini ada masalah sikit. Sepatutnya MA 2000A and A awak sepatutnya negatif. Tapi dia buat dia automatic tambah 2000 sebab dia nak dapatkan positif kan. So biasanya kita akan dapatkan jawapan awak mesti dapat A negatif sebab direction dia sama kan. Ke depan, force awak ke belakang kan. Tetapi kat sini dia terus minus 200 sikit. So yang ni saya tak prefer. Sebab nanti awak confuse. So ni summation force. Ni summation force ke atas. So ini biasa je lah. So NA campur NB tolak dengan weight. So you akan dapat ni tambahan satu ni, moment tadi kan. Moment sama kosong. Tadi kita ada moment of inertia I alpha kan. Tetapi actually kita pakai moment juga ni kan. Force that resistance tambah force that resistance tambah force that resistance kan. So NA ni, mana kita punya NA, kita pusing kat sini lah. Ni center kita kan. So ini pusing lawan jam. So kita lawan jam. So automatically you akan dapat minus NA kan. Distance ni ialah 1.25 meter. So you pusing lagi. So you akan dapat positif. Positif kan? Betul kan? Positif. NB 0.75. Terhadap dengan distance ni. Oh tu ada satu lagi force ni. So yang ini kita pusing pun kita akan dapat negatif juga kan.
Dia pusing kecil kan. Ni pusing kecil sikit kan. So akan dapat negatif 0.25 ni. So daripada 3 equation ni, so basically nanti you akan dapat NA sama dengan 6.88, NB 12.7. So A awak 1.59. So kalau ini tadi kalau awak betulkan negatif, kat sini awak akan dapat negatif sebab awak bagi dia direction negatif kan. So ni tak perlulah kot, ni confirmation ni kan. So ini tips atau tak tips, ni pun sama juga. So ini perasan dibagi UK kan. So makna dia slip kan, kita tolak dia kan. So dia tanya berapa, dia ada kalau kita tolak ni dia ke depan atau dia terjatuh kan. So sama juga macam ni, kita buat summation force ni. Summation force sama dengan MA ke kanan so kan. So dia akan dapat 600 tolak dengan friction ke belakang kan. So 0.2 NC, N kecil kan. So ini dapat ni. So betul lah ni kat sini. Lepas tu buat ke atas pula. Summation ke atas. So dia akan dapat NC yang ni, NC tolak dengan weight. So dia sama kosong kan sebab tak gerak kan. So lepas lagi satu check moment kan. So moment ni kosong terus sebab kita punya, awak tak fikir berapakah moment sebab kita punya coverage. Kita punya coverage hanya sampai moment kosong kan. So mungkin awak bila awak degree, mungkin awak ada value sini tapi diploma wise dia kosong je. So kita ambil sini, so kita pasal apa? Kita pasal sini So kita berpusing, so automatically kita pusing sini, kita akan dapat minus 600, betul kan? So distance dia 0.3 kan? So macam, lepas tu pusing lagi, kita jumpa ni 0.2 ni minus kita jumpa ni dulu, tak apa, kita jumpa ni dulu lah kan, minus 0.2, distance dia ialah, distance dia 0.5 kan. So lagi satu, kita akan jumpa NC ni. NC ni sebab kita bagi dia sepatutnya kan dekat center kan, tetapi bila kita tolak, so automatically center dia teralih kan. So kita bagilah distance X kan. So bila kita pusing, automatik kita akan dapat positif betul, positif. Betul lah, positif kan. Pusing besar sikit lah kan. So you akan dapat NC darab X kan. So sama kosong. So dekat sini nanti you akan dapat value dia lah. And so NC berapa? X 0.467 kan. So dekat sini kalau perasan X awak ni 0.47 ni masih bawah 0.5. So dia consider slipping lagi. Kalaulah awak punya value X awak terlebih kan, lebih daripada 0.5, so itu maknanya dia tertopple kan. Topple tu jatuh kan. So example yang kedua,